Salam sejahtera. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam musim terbaru Detik dan anda bersama saya, Izon Uthman. Kali terakhir kita bertemu adalah pada awal Syawal dan kini sudah masuk bulan Zulhijjah iaitu bulan haji, dan bulan haji kali ini lebih istimewa. Selepas ditiadakan 2 tahun berturut-turut akibat COVID-19, tahun ini jemaah Singapura dibolehkan untuk menyahut seruan rukun Islam yang kelima. Namun, COVID-19 bukanlah satu-satunya virus yang pernah melanda Saudi. Jika ditelusuri sejarah, kota suci itu pernah ditutup dan ibadah haji pernah dikecualikan sebanyak 40 kali. Mekah menjadi destinasi jutaan umat Islam setiap kali datangnya musim haji. Perjalanan suci ini merupakan impian setiap umat Islam. Sejak 2 tahun lalu, impian melakukan haji terhenti akibat COVID. Namun itu bukan kali pertama haji terganggu akibat wabak. Masjidil Haram sudah ditutup sebanyak 40 kali akibat peperangan, kebakaran, proses baik pulih dan wabak penyakit. Sejarah pernah mencatatkan wabak taun atau kolera iaitu penyakit berjangkit yang menyebabkan muntah-muntah dan buang air telah melanda kota suci itu pada 1814 dan mengorbankan 8,000 jemaah haji. Begitu juga pada tahun 1831 di mana 3/4 jemaah pada tahun berkenaan terkorban akibat wabak yang dipercayai berasal dari India. Berikut peristiwa besar penutupan Masjidil Haram dan pengecualian ibadah haji yang pernah tercatat dalam lipatan sejarah. Kalau kita lihat suasana wabak yang terdahulu lebih dahsyat lagi, lebih lama lagi. Dan waktu tu satu dunia pula tidak tahu menahu kerana masalah perhubungan dan sebagainya. Rahman Daud pernah terlibat dalam penulisan buku Kapal Haji yang diterbitkan pada tahun 2019. Tahun pertama dia diakibatkan keadaan kotor dan juga adanya binatang seperti tikus dan sebagainya, atau dipanggil dalam bahasa Inggeris plague. Jadi ini satu perkara yang berlaku pada waktu itu kerana keadaan sanitasi ataupun kebersihan agak rendah. Perjalanan menunaikan ibadah haji ialah satu ibadah yang amat bermakna. Pada masa lalu, perjalanan ke Tanah Suci penuh cubaan dan rintangan. Perjalanan yang mungkin tiada kembalinya. Dan waktu pergi haji itu dulu selalu diibaratkan sebagai pergi untuk selama-lamanya. Kerana waktu itu bukan saja masalah wabak, malah masalah keadaan angin laut, rompakan dan sebagainya berlaku. Jadi keadaan keselamatan risikonya sangat tinggi. Usia Cik Ramla Aziz sudah mencecah 86 tahun. Dia masih ingat dengan jelas cerita perjalanan haji arwah ibunya menggunakan kapal ke Tanah Suci. Yang sakit banyak, yang meninggal ramai. Kalau meninggal dah siap kapan kata dia, buluh kat laut atau besi bawah, hujung kaki. Sampai dah yang tak nampak, mayat, buka kapal berjalan. Itu nak nangis macam kata. Sedih. Keadaan sesak di dalam kapal meningkatkan lagi risiko penyakit cacar dan taun. Ditambah cuaca tidak menentu di tengah lautan, para jemaah dahulu bersabung nyawa untuk meneruskan perjalanan sehingga 50 hari dari kota Singa ke Mekah. Cik Ramla bersyukur perjalanan haji yang ditempuhnya pada tahun 1992 lebih cepat dan selesa menggunakan pesawat. Sekarang senang. Sekejap je pergi. Sebulan dah balik.
Dulu 3 bulan, dia jumpa anak cucu. Baru balik. Lalu budak anak nangis. Mak tak balik-balik. Kini lain pula cabaran yang ditempuhi anaknya Hamidah untuk menunaikan haji. Kami dah berkobar-kobar nak pergi kan, mengerjakan rukun kelima. Tapi kerana COVID, kami perlu faham keadaan semasa. Cabaran yang diberi bukan untuk kita je tapi seluruh global punya perkara kan. Jadi kita tak dapat buat apa-apalah. Penantian selama 10 tahun akhirnya berhasil apabila Saudi membuka semula pintunya kepada jemaah antarabangsa. Hamidah dan suami terpilih di kalangan 900 jemaah haji Singapura tahun ini. Sangat gembira sampai hingga macam inilah satu-satu perkara yang kita menanti. Bila kita menanti dan bila impian menjadi kenyataan kan. Susah nak digambarkan pasal perasaan gembira nak jadi tetamu Allah. Pertama kali dalam era COVID-19 dan pandemik, kami bersedialah dengan apa saja cabaran. Bagi jemaah haji Singapura ini, biarpun mendapati proses naik haji tahun ini agak suntuk dan mencabar, Cik Hamidah dan suami yakin dengan langkah-langkah tambahan yang diperkenalkan Kerajaan Arab Saudi. Bagi saya reda lah kalau kita pergi, kita menghadapi yang lebih perkara-perkara yang lagi mencabar kan. Jadi saya reda lah. Ada bergembira dan bersyukur mendapat peluang menunaikan haji tahun ini, ada pula yang dihimpit kedukaan. Saya sedih dah. Isteri dapat pergi. Saya tak dapat pergi. Penantian ni macam satu. Allah Ta'ala dah kasi tahulah yang kena tunggulah. Sebanyak 1 juta jemaah menunaikan ibadah haji tahun ini berbanding 2,5 juta sebelum pandemik. Dan daripada 1 juta ini, 85% daripadanya adalah jemaah dari luar negara dan 900 adalah dari Singapura. Di antara cabaran yang perlu dihadapi para jemaah tahun ini adalah terburu masa, kos pakej haji yang paling tinggi dalam sejarah selain daripada gagal memenuhi syarat-syarat baru yang dikenakan Kerajaan Saudi tahun ini. Saya jumpa dengan salah satu pegawai haji, saya bilang kenapa saya tak dapat pergi. Dia bilang daripada Saudi mengatakan memang awak tak dapat pergi pasal COVID. Bukan hanya Singapura saja, dia bilang seluruh dunia yang umur 65 tak dapat pergi pada tahun 2022. Saya sedih dah. Isteri dapat pergi. Saya tak dapat. Penantian ni macam satu. Allah Ta'ala dah kasi tahulah yang kena tunggulah. Biar orang rumah kau begitu. Saya reda lah isteri saya kasih kebenaran untuk dia pergi. Mula-mula saya macam bersalah juga. Saya kata macam mana saya nak pergi seorang kan. Merancang pergi haji bersama kini tidak kesampaian. Tahun ini, jemaah berusia 65 tahun ke atas tidak dibenarkan naik haji. Ini di antara syarat baru yang membawa kesan terbesar kepada pasangan suami isteri ini. Encik Said tahun ini berusia 67 tahun. Dia sepatutnya berangkat ke Mekah pada tahun 2020 namun tergendala akibat COVID. Saya tujuan nak pergi dengan suami kan. Jadi saya kalau pergi pun saya tak kenal siapa-siapa. Kita tak tahu sama ada undang-undang ini akan terus di-push ke tahun depan. Lebih baik saya teruskan aja lah. Daripada dua-dua tak boleh pergi, lebih baik satu pergi dulu kan. Mana yang dulu apply 10 years or 15 years ago, kasih diorang pergi dulu. Kan? Jangan ikut hak umur lah. Pasal diorang makin lama makin tua kan. Ingatan pun dah kurang.
banyak lupa nanti kan, habis badan pun dah tak sihat kan. Jangan tunggu had 65. Pasal dah lama menunggu kan. Pasal semua dah vaccinated apa. Meskipun terkilan tidak dapat menunaikan haji bersama isteri tersayang, beliau akur akan kepentingan syarat-syarat tersebut untuk melindungi golongan yang lebih berisiko terkena jangkitan. Around 30% jemaah yang sepatutnya berangkat pada 2020 tak dapat berangkat pada tahun ini. Ini kerana pandemik. Kita tahu sendiri umur kita dah lanjut. Kita beri kekuatan tak seperti dulu. Jumlah jemaah dari seluruh negara dikurangkan sebanyak 45.2% daripada kadar sebelum COVID. Setiap negara diperuntukkan kuota daripada kerajaan Saudi sebanyak 1% jumlah penduduk negara dan ini berpandukan mesyuarat Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC di Amman, Jordan pada 1978. Selaku negara dengan penduduk Islam paling ramai, Indonesia diperuntukkan kuota haji paling tinggi tahun ini dengan lebih 100,000 jemaah. Disusuli Pakistan dan India dengan hampir 80,000 jemaah. Dalam pada itu, berikut kuota rasmi beberapa negara Asia Tenggara. Kos pakej haji tahun ini juga paling tinggi dalam sejarah. Ia dianggarkan antara $17,000 dengan $20,000 bergantung pada tempoh haji yang dipilih jemaah. You will never return to go back again macam dulu. Kerana kita ambil contoh yang jemaah domestik, jemaah dalam negeri. Mereka sekarang yang paling murah mereka bayar masuk masyair is 9,000 Saudi Riyal. Haji tidak akan jadi murah lagi. Kita tak nafikan tahun ini merupakan kos yang tertinggi daripada tahun-tahun yang sudah dalam menunaikan ibadat haji. Tapi kita berikan jaminan kepada para jemaah bahawa para GSA yang meletakkan harga, mereka meletakkan seberapa yang rendah kerana untuk memenuhi kemampuan jemaah. Dan jangan bimbang, setiap $1 yang mereka belanjakan akan digandakan oleh Allah 700 kali ganda. Menurut pihak pengendali haji lagi, kos yang meningkat ini sejajar dengan keperluan pasca pandemik dan kemudahan canggih yang terdapat di Arab Saudi. Bagi jemaah haji Cik Mariati 64 tahun, kenaikan kos ini sudah dijangkakan. Memang menabung kan dari awal. Jadi bagi saya dah ada simpanan tu okeylah kan. Tapi harga dia ada berbeza-beza kan. Ada yang murah sikit, ada yang mahal sikit. Ikut kemampuan masing-masing lah. Memandangkan ancaman COVID-19 masih belum berakhir, Kerajaan Arab Saudi masih melaksanakan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi para jemaah haji. Sekiranya jemaah tersebut mendapat COVID-19 dari segi ART test mereka positif, kita memberi support. Jemaah haji tahun ini dijangka mengalami satu lagi cabaran, iaitu cuaca musim panas di Arab Saudi pada pertengahan tahun yang boleh mencapai suhu melebihi 40 darjah Celsius. The advice yang kita selalu memberi untuk jemaah kita adalah hydrate yourself. Pastikan jemaah tersebut mendapat ubat-ubat perubatan mereka dari segi pre-existing condition. Maka itu, Cik Hamidah dan suami gigih mempersiapkan diri dari segi minda dan jasmani. Kami perbanyakkan menjaga kesihatan, menjaga pemakanan kita dan kami rajin beriadah. Sokongan. Sokongan padu antara suami isteri itu yang paling mustahak. Mentally dengan physically, yes. Itu yang paling mustahak. Pihak GSA seperti Syahidah Travel juga giat menganjurkan acara Get Fit for Hajj untuk para jemaahnya. Hari tu macam kita ada brisk walk tu. Okey pula saya jalan. Dia jalan sampai 4 kilo kan. Ya betul 4 kilo, 5 kilo. Dari Sembawang Sisi pergi ke Masjid Melayu tempatan tu. Kalau tak lari-lari anak bolehlah. Walaupun saya tak dapat pergi, saya selalu temankan isteri saya kalau ada Siap, khusus haji,
taklimat haji daripada Syahidah, saya selalu ikutlah. Mana-mana pun saya ikut dia lah. Mengehadkan usia jemaah kepada 65 tahun ke bawah, pengurangan kuota haji bagi setiap negara dan kos yang meningkat. Ini di antara trend-trend utama haji pasca Covid yang perlu dihadapi jemaah Singapura dan dunia tahun ini. Namun pemergian mereka juga bakal membuka lembaran baru dalam pengurusan ibadah haji bagi jemaah haji masa depan. Pandemik yang mencengkam dunia menuntut penyesuaian kepada segala kegiatan. Begitu juga dengan ibadah haji. Bagaimanakah kiranya masa depan haji pasca Covid? Arab Saudi punya visi untuk mempertingkat urusan haji menjelang tahun 2029. Transformasi haji yang dirancang bakal dipengaruhi penggunaan teknologi. Pihak kerajaan Saudi Arabia, mereka menuju kepada arah digital, arah yang teknologi yang high teknologi. Seperti dulunya kalau nak masuk Raudah itu mungkin tak dapat masuklah sebab orang terlalu ramai. Tapi sekarang dengan booking system tu boleh masuk Raudah. Pandemik COVID-19 telah memperhebatkan lagi proses transformasi haji digital. Robot misalnya digunakan untuk menyembur pembasmi kuman di sekitar laluan paling sibuk di Kaabah. Editor Azlan Nasri yang kini berada di Mekah berkongsi operasi plan musim haji kali ini. Penggunaan teknologi dalam ibadah haji kini semakin meluas, terutama selepas COVID-19 melanda. Misalnya, permohonan visa semua dilakukan menerusi online. Saya juga tidak perlu Kedutaan Arab Saudi di Singapura untuk memohon visa dan semuanya dilakukan secara online tanpa perlu ke Kedutaan Saudi. Teknologi mampu melicinkan pentadbiran urusan haji. Namun, ia bukan kunci kepada semua masalah. Sekarang nak pergi duit banyak. Dulu duit tak banyak. Itu lebih beza. Ibu saya mengerjakan haji pada tahun 92. Okey, 92. Masa tu untuk apply mengerjakan haji agak mudah sikit. Zaman tu untuk pergi haji memang mudah, tapi untuk kewangan tu ada sikit ketat. Macam sekarang mungkin ada ramai yang berkemampuan, tapi untuk mendapat mengerjakan haji tu ada limitation. Akibat Covid, haji telah terhenti buat 2 tahun. Pandemik global itu telah menambah tekanan kepada sistem kuota haji yang sebelum ini pun sudah tidak mampu memenuhi permintaan yang ingin ke Tanah Suci. Bagi Encik Said, sungguh pun penantian kali ini tidak berhasil. Beliau tetap tidak berputus asa. Sudah tentulah apabila menantikan giliran mereka yang lama ya, seperti lagi berpuluh tahun nak menantikan gilirannya, mereka ada yang kurang senang ya. Tapi kita redalah sistem haji yang ada sekarang ni yang telah dilakukan MUIS, mereka adalah merupakan sistem yang terbaik dibandingkan dengan lain-lain negara. Saya doakan yang terbaik Bagi isteri saya ucapkan dia selamat pergi dan selamat kembali dan selalu banyakkan beramal ibadah di sana. Amin, insyaAllah. Haji yang dia dapat tu haji yang mabrur. Dan saya dapat tahu daripada GSA mengatakan tahun ini adalah tahun haji mungkin haji akbar. Kalau akbar. Jatuh hari Jumaat. Saya rasa bersyukurlah dapat kesempatan ini. Walaupun tak dapat pergi dengan suami, terpaksa mengikut keadaan masa, tapi saya akurlah. Mudah-mudahan ada kesempatan lain boleh pergi lagi dengan suami, saya tak tahu. Naik haji ke Tanah Suci Mekah, impian hampir setiap umat Islam. Apapun ketentuan, hakikatnya ia adalah satu perjalanan rohani buat insan terpilih menyahut panggilannya. Saya teringat masa atuk nenek saya pergi haji dulu. Pergi haji ni kira macam hari
terakhir bagi mereka untuk jumpa keluarga. Hari yang diorang tak akan kembali lagi. Jadi bila saya teringat tu, ini adalah satu perjalanan saya yang membawa saya bukan di sini maknanya di dunia lah, tapi di akhirat. Jadi bila saya fikirkan gitu, wah, ini satu perjalanan yang memberi saya perasaan yang susah saya nak describe lah. Pengorbanan tu terlalu luas maknanya. Korban meninggalkan keluarga di sini, korban untuk kita mengerjakan haji, berjalan menuju ke Arafah, Muzdalifah dengan keadaan yang bersederhana. Itulah yang kami harap pengorbanan sikit ni kita diterima Allah dengan segala amal dan kebajikan kita. Mak tiap waktu doakan awak. Doa pesan tu sampai je. Ya dapat haji mabrur. Itu boleh doa. Yang senang dia kat sana. Apa dia buat, dia berkemudahan. Waktu yang dinanti-nantikan buat jemaah Singapura ini, tibalah hari kemuncak segala pengorbanan. Akhirnya, mereka menjadi antara sejuta umat Islam terpilih berkumpul dalam perhimpunan besar dunia ini. Macam apa ni, satu impian jadi kenyataan. Kita tunggu dah lebih daripada 10 tahun. Ya, buat keluarga saya di Singapura, tunggu saya pulang ya. Semoga saya mendapat haji yang mabrur, doakan saja. Inilah haji pasca pandemik yang bakal menjadi ingatan buat selama-lamanya bagi mereka yang berpeluang menunaikan rukun Islam ke-5 tahun ini. Sejuta lambayan istilam, tanda kesyukuran setelah menempuh pelbagai ujian dan cabaran ibadah haji iaitu kemuncak segala pengorbanan. Semoga jemaah kita meraih haji yang mabrur. Sekian sahaja paparan dalam detik khas menjelang Aidiladha. Salam hormat dan salam Kota Singa.